Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadir dalam kelas Cikgu Kai. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan tentang tajuk kritikan seni visual, salah satu elemen yang penting dalam teori seni visual, dan soalan-soalannya cukup hebat, cukup padu. Berdasarkan gambar-gambar, kita akan mengkritik setiap gambar-gambar karya ataupun gambar-gambar poster daripada apa yang soalan minta lah. Banyak sangat gambar. Okey, hari ini kita akan pergi secara teori dulu. Maksud-maksud yang perlu anda faham, yang perlu diingat untuk menjawab soalan kritikan seni visual ni. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kritikan seni? Okey, kritikan seni visual bermaksud satu wacana mengenai sesuatu karya, sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Okey, satu wacana mengenai sesuatu karya. Kita membincangkan karya itu dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Okey, faham dapat yang tu Okey, so untuk bahagian teori ni, kritikan seni ni mesti mahir. Kamu mesti mahir menjawab soalan ni, mesti mahir memahami segala isi-isi dia supaya kamu boleh dapat A dalam teori seni visual. Okey, saya akan bincangkan seterusnya. Okey, pendekatan sejarah dan kritikan seni visual. Okey, dalam pendekatan sejarah seni visual ni, kita ada sejarah seni visual di barat dan sejarah seni visual di Malaysia. Okey, dalam kritikan seni visual ni, dia ada beberapa pecahan. Yang pertama, pengertian kritikan seni visual, tujuan kritikan seni visual, pendekatan kritikan seni visual, dan strategi kritikan seni visual. Okey, kita akan bincangkan lebih lanjut nanti. Okey, kritikan seni visual ni, yang seperti saya cakap tadi, dia adalah satu wacana menilai dan memahami karya seni dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Okey, kritikan seni ini terbagi kepada dua, iaitu asas kritikan dan strategi kritikan. Okey, faham Jangan tidur, bangun, jangan tidur. Okey, dalam pendekatan kritikan seni visual ni, dia ada jurnalistik, iaitu asas kritikan, yang bermaksud laporan atau penulisan dalam bahasa yang mudah untuk bacaan umum dan menjadi rujukan asas kritikan. Okey, yang kedua ilmiah, iaitu strategi kritikan. Yang tadi jurnalistik, asas kritikan, yang sekarang ni ilmiah, strategi kritikan, yang bermaksud penulisan yang terperinci dan sistematik, ditulis secara mendalam mengikut strategi kritikan dan dibentangkan di seminar ataupun di hadapan audien. Okey, seterusnya. Okey, apakah kebaikan kritikan seni visual ni? Okey, yang pertama, dapat meningkatkan kefahaman audien mengenai seni visual dan karya seni itu. Dia akan memberi kefahaman kepada orang untuk melihat karya tu. Kadang kita lihat karya seni ni kita tak faham. Okey, jadi pentingnya kritikan seni visual ni untuk orang faham apa yang pengkarya cuba hasilkan, apa yang pengkarya cuba luahkan. Okey, yang kedua, pelukis mengetahui kelemahannya dan dapat memperbaiki serta meningkatkan mutu karya. Okey, ni bila dikritik dia akan jadi menambah baik karya dia. Okey, seterusnya, dapat mempromosi karya dan pelukis kepada audien. Okey, bila karya kita dikritik, sama ada untuk dibaiki ataupun dikritik sebab memang nilai dia memang tinggi, jadi peminat-peminat lukisan ni
akan peminat-peminat karya ni akan dia akan berminat untuk mendengar kritikan dan berminat untuk melihat kita punya karya, dan mungkin boleh menjadi hasil jualan yang hebat. Siapa tahu 300,000, 400,000. Okey. Okey, seterusnya dapat mempromosikan budaya Malaysia ke peringkat antarabangsa. Itu kalau yang karyanya bertemakan culture, masyarakat, berbagai berbilang kaum, kebudayaan masyarakat Malaysia, dia dapat promosikan di peringkat antarabangsa. Okey, seterusnya. Apa yang ada dalam asas kritikan dan strategi kritikan, persamaan dia. Okey, yang pertama dalam asas kritikan seni ni, dia ada yang pertama hal benda. Okey, yang kedua komposisi, yang ketiga kandungan. Okey. Untuk strategi kritikan pula, dia bendanya sama tapi perkataan dia lain. Okey, yang pertama dalam strategi kritikan ada deskripsi, analisis dan interpretasi. Dan dia ada penambahan satu iaitu judgement, iaitu pertimbangan. Okey, nanti kita akan huraikan maksud-maksud dia, okey? Okey, apa itu maksud hal benda? Yang sama maksud dengan deskripsi. Deskripsi hal benda adalah benda yang sama. Cuma bila dalam asas kritikan disebut hal benda, dalam strategi kritikan disebut deskripsi. Okey, maksud dia membuat inventory ataupun menyenarai objek. Menyenarai objek sama ada dia realistik, separa abstrak ataupun abstrak. Bergantung kepada karya yang kita tengok, karya yang kita akan kritik tu. Okey. Contoh dalam karya tu ada contoh gambaran buah-buahan Okey, kita kena senaraikan hal benda, apa benda yang ada dalam tu. Buah mangga ada 2 biji, buah oren, buah pisang dan sebagainya. Bakul, satu bakul ada kat situ, di dalamnya ada sehelai tisu, sehelai surat khabar ke, bergantunglah kepada karya tu. Okey. Seterusnya ialah komposisi ataupun analisis. Okey, maksud dia mengkaji unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, aspek formal. Ingat lagi aspek formal? Aspek formal apa dia? Unsur seni dan prinsip rekaan. Okey. Ini adalah dalam bahagian komposisi dan analisis. Dia mengkaji media dan teknik iaitu pendekatan konvensional ataupun baru. Sama ada digunakan cara lama ataupun cara baru. Tapi nak lebih mudah anda faham, kita mengkaji aspek formal, aspek formalistik ni, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan, seperti garisan dalam karya tu, dia punya irama dan pergerakan, dia punya penegasan dalam karya tu. Okey? Faham Komposisi, analisis, benda yang sama. Kena faham betul-betul gambar, kena lihat gambar dengan teliti, kaji dengan betul-betul, senaraikan betul-betul, nanti anda akan mudah untuk jawab soalan ni. Okey. Okey, seterusnya kandungan ataupun interpretasi. Okey, kandungan. Maksudnya yang pertama mengkaji makna dan mesej yang akan disampaikan melalui karya. Okey. Yang akan disampaikan oleh pengkaryanya melalui karya. Apa yang ingin disampaikan oleh pelukis tu? Bila kita melihat gambar tu, apa yang kita boleh andaikan pengkarya tu nak sampaikan? Dia lebih kurang sikit lah macam peranan psikologi dari segi emosi, daripada segi ekspresi dia tu, okey, kreativiti dia. Apa yang ingin cuba disampaikan oleh pengkarya bila audien melihat dia punya karya. Okey. Dia mengkaji nilai estetik ataupun mengkaji fungsi karya itu. Okey. Seterusnya
Okey, dari sudut interpretasi ni, daripada sudut kandungan ni, selain dia mengkaji makna dan mesej, dia ada juga beberapa pecahan, iaitu yang pertama, dia mengkaji makna. Yang pertama dari segi aliran dia. Aliran karya tu, dia menggunakan aliran apa? Pop art, cubism, impressionist dan sebagainya. Okey, itu aliran yang pertama. Yang kedua, kebudayaan. Okey, masyarakat mana dia ambil? Okey, contoh kalau dia nak cerita tentang Malaysia, dia ambil masyarakat dekat Sabah. Dia lukis dengan corak-corak dia, kita dah faham. Okey, ni masyarakat di Sabah. Okey, yang ketiga, kepercayaan. Ini lebih kepada ritual. Okey, menggambarkan adat-adat agama, sesuatu agama. Okey, yang keempat, persekitaran, landscape lah. Persekitaran, apa yang ada di sekeliling dalam karya tu, apa yang cuba disampaikan. Okey, seterusnya mengkaji fungsi karya. Yang pertama, nilai estetik karya, dan kedua, nilai utility karya. Okey, nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut apakah maksud nilai estetik dan nilai utility. Okey. Selain itu, makna, kita akan kaji juga makna yang tersurat dan makna yang tersirat di dalam karya itu. Okey. Okey, tersurat dia bermaksud maksud yang nyata atau jelas seperti yang terdapat dalam karya. Okey, kita nampak dia samalah macam BM, tersurat dan tersirat. Apa yang kita nampak tersurat, apa yang kita tak nampak tu tersirat. Tersirat ni maksudnya yang tidak jelas atau tersembunyi di sebalik gambar yang terdapat di dalam karya. Okey, ini pelajar kena faham betul-betul, kaji, lihat betul-betul karya dia. Seperti gambar yang kita pernah buat sebelum ni, gambar yang orang kanak-kanak tengah mengaji tu. Okey, maksud tersirat dia nak menyebarkan, mengembangkan ajaran agama Islam. Okey, itu maksud tersirat dia. Yang tersurat dia, kita nampaklah dia belajar mengaji. Okey, faham Okey, seterusnya judgement ataupun pertimbangan. Benda ni banyak keluar soalan dia. Maksud dia ni, maksud pertimbangan dia ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pertimbangan, iaitu membuat pertimbangan atau membuat keputusan mengenai mutu sesebuah karya. Dalam bahasa Inggerisnya, degree of artistic merit. Gitu. Okey. Membuat pertimbangan atau membuat keputusan mengenai mutu sesebuah karya. Okey, macam mana dia nak buat ni? Okey. Okey, dalam judgement ni, iaitu pertimbangan ni, dia ada terbagi kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama deskripsi, yang kedua analisis, yang ketiga interpretasi. Okey, ini di dalam judgement, di dalam pertimbangan, dia akan ada keluar soalan macam ni. Okey, dia akan bagi soalan dan kemudian dia akan bagi poin yang pertama, deskripsi dia apa, analisis apa, interpretasi apa. Itu kamu sendiri yang kena isi. Dia takkan isi. Jadi berpandukan gambar yang dia bagi nanti. Okey, berpandukan gambar yang dia bagi, kita akan membuat pertimbangan, membuat keputusan sama ada karya ni hebat ke ataupun biasa-biasa je, bergantung kepada kritikan kamu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan deskripsi? Yang ini ataupun lebih dikenali sebagai subjek. Okey, dia sama je yang macam tadi, pemilihan tema dan hal benda. Okey, apa yang ada di dalam karya tu. Okey, yang kedua analisis ataupun bentuk. Bagaimana unsur seni, prinsip rekaan dan olahan media dan teknik diaplikasikan dalam karya. Yang itu aspek formalistik. Okey, bagaimana unsur-unsur ini diaplikasikan dalam karya untuk menjadikan dia sebuah karya yang bermutu. Okey, seterusnya interpretasi, iaitu konteks. Bagaimana makna mesej disampaikan melalui karya, iaitu dari sudut nilai estetik dan nilai utility. Okey.
Okey, untuk menguji kefahaman kamu semua, cikgu akan masukkan satu gambar dan nak minta uh, okey, sebelum tu cikgu akan masukkan satu gambar yang ada dah dia punya jawapan dia untuk kamu lebih faham, untuk kamu lebih memahami konteks-konteks yang disebut tadi, dan selepas tu baru ada satu gambar lagi untuk menguji kamu, menguji kefahaman kamu, dan nanti jangan lupa send dekat Telegram cikgu. Okey? Okey, Assalamualaikum. Bye. Hiduplah seni untuk masyarakat. Assalamualaikum.